Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pembelajaran kita pada hari ini cikgu akan teruskan dengan 2.3 struktur atom. Jadi apa yang awak kena capai dalam subtopik ni ialah awak kena tahu definisi nombor proton, definisi nombor nukleon. Yang ketiga, awak kena tahu cara untuk menulis perwakilan piawai, dan yang keempat, awak kena boleh melukis. Kita lukis apa? Kita nak lukis struktur atom dan juga susunan elektron. Nombor proton dan nombor nukleon. Jadual 2.1 ini menunjukkan nombor proton dan nombor nukleon bagi atom oksigen, natrium dan juga klorin. Jadi, definisi nombor proton sebenarnya, nombor proton, awak perhatikan ada 8 nombor proton. 8 nombor proton tu mewakili bilangan proton. Jadi, kalau ada 10 proton, so nombor proton dia adalah 10. Kat sini natrium ada 11 proton, jadi nombor proton dia adalah 11. Klorin ada 17 proton, jadi nombor proton bagi klorin adalah 17. Jadi apa definisi nombor proton? Nombor proton adalah bilangan proton di dalam nukleus suatu atom. Awak kena tahulah, dalam nukleus terdapat proton. Proton berada dalam nukleus. Jadi bila nak bagi definisi, kita kena bagi definisi yang lengkap. Nombor proton ialah bilangan proton yang berada di dalam nukleus suatu atom. Okay, yang kedua ialah nombor nukleon. Nukleon adalah nukleus. Jadi, cuba awak remind semula, dalam nukleus ada apa? Apa dia zarah subatom yang berada dalam nukleus? Ingat lagi tak? Okay, di dalam nukleus terdapat proton dan neutron. Kan? Jadi nombor nukleon adalah bilangan, jumlah, jumlah bilangan proton dan neutron di dalam nukleus suatu atom. Diperhatikan nombor nukleon ni. Nombor nukleon untuk oksigen ialah 16. Kenapa 16? Sebab proton tambah neutron. 8 tambah 8 sama dengan 16. Nombor proton bagi natrium 11, bilangan neutron adalah 12. Jadi nombor nukleon ialah 23. 11 tambah 12 sama dengan 23. Yang ketiga adalah klorin. 17 proton tambah 18 neutron sama dengan 35. Jadi, nombor nukleon adalah jumlah bilangan proton dan neutron di dalam nukleus suatu atom. Awak kena tekankan tentang penggunaan istilah yang betul. Masa bila kita nak guna perkataan nombor dan masa bila pula kita nak guna perkataan bilangan. Untuk nukleon, awak tak boleh guna bilangan nukleon. Mesti guna nombor nukleon sebab itu saja istilah dia. Tapi untuk neutron, kita guna bilangan neutron. Tak boleh guna nombor neutron. Hanya proton saja yang boleh guna dua-dua. Bilangan proton dan juga nombor proton. Bilangan proton di dalam nukleus sesuatu atom dikenali sebagai nombor proton. Jumlah bilangan proton dan neutron di dalam nukleus sesuatu atom dikenali sebagai nombor nukleon. Atom unsur yang berlainan mempunyai nombor proton yang berlainan. Setiap unsur yang berbeza, bilangan proton dia berbeza. Oleh itu, nombor proton pun berbeza. Contohnya, atom natrium mempunyai nombor proton 11 dan atom klorin mempunyai nombor proton 17. Jadi ini rumuslah untuk pengiraan nombor nukleon. Kena sentiasa ingat nombor nukleon sama dengan bilangan proton tambah bilangan neutron ataupun nombor proton tambah bilangan neutron. Nampak kan penggunaan istilah kat sini? Awak boleh guna bilangan ataupun nombor untuk proton, tapi untuk neutron kena guna bilangan, tak boleh guna nombor neutron. Contoh 1, atom aluminium mempunyai 13 proton dan 14 neutron. Apakah nombor proton dan nombor nukleon atom aluminium? So, nombor proton ialah bilangan proton. Jadi kat sini dia dah bagi bilangan proton
13 kan. So nombor proton pun sama dengan 13. Yang kedua dia tanya nombor nukleon bagi atom aluminium. So nombor nukleon sama dengan nombor proton tambah bilangan neutron. Nombor proton ialah 13. Bilangan neutron ialah 14. Jadi 13 tambah 14 sama dengan 27. Contoh kedua, nombor nukleon atom kalium ialah 39. Atom kalium mempunyai 19 proton. So, berapakah bilangan elektron dan neutron bagi atom kalium? Jadi, dia dah bagi nombor nukleon 39. Dia ada 19 proton. Jadi, nak dapatkan bilangan neutron. Untuk dapatkan bilangan neutron sama dengan 39 tolak dengan 19 sama dengan 20. So, bilangan neutron bagi atom kalium ialah 20. Berapa pula bilangan elektron? Okey. Untuk pengetahuan awak, bagi suatu atom, bila cikgu sebut atom, awak kena ingat atom ni adalah neutral. Right? Disebabkan dia neutral, bilangan charge positif dan charge negatif mesti sama. Dalam kes ni, jadi ada 19 proton. Proton yang bercharge positif kan? So 19 proton, elektron pun mesti 19 juga. Simple kan? Proton sama dengan elektron. Yang ni bagi suatu atom. Kalau awak jumpa ion nanti, okay, yang ada charge, itu dah jadi kes lain. Jadual 2.2 menunjukkan bilangan zarah subatom bagi atom klorin dan ion klorida. Unsur yang sama, tetap klorin, tapi bila dia membentuk ion, nama dia jadi lain sikit, itu klorida. Bilangan proton bagi klorin, cuba awak perhatikan, proton dan elektron mesti sama bagi atom. Awak jumpa atom kan, so proton dengan elektron dia mesti sama. See, untuk klorin, proton dan elektron dia adalah 17. Tapi bila dia membentuk ion, sama ada ion positif atau negatif, bilangan elektron akan jadi berbeza. Bagi ion klorida, bilangan proton sama. Nampak? Tak ada perubahan, 17 dan 17. Kenapa tidak berubah? Sebabnya proton tu berada dalam nukleus dan proton tak boleh bergerak. Dia tak boleh dipindahkan dan tak boleh terima proton daripada atom lain. Tetapi yang berbeza adalah pada elektron. So, elektron bagi ion klorida ialah 18. Kenapa pula elektron berbeza lebih? Kerana elektron berada di petala yang luar kan. Especially bagi petala valence, dia boleh terima ataupun dia boleh pindahkan. Dia boleh terima atau dia boleh buang elektron. Jadi dalam kes ion klorida ni dah terima satu lagi elektron. Menjadikan jumlah elektron dia 18. So, ada beza tak bilangan elektron dengan bilangan proton? Ada beza kan? Elektron lebih satu. Elektron charge apa? Negatif. 18 tolak 17 dapat 1. That's why ion klorida dia bercharge negatif 1. Ini pula merupakan perwakilan piawai bagi atom. Yang ni standard pembelajaran kita yang ketiga kan. Selepas awak dah belajar definisi bagi nombor proton dan nombor nukleon tadi, yang ketiga ialah perwakilan piawai. Awak nampak X yang besar ni ialah mewakili simbol unsur. Jadi, let's say awak ada unsur karbon. Awak akan tulis simbol unsur iaitu C. A mewakili nombor nukleon. Nombor nukleon bagi karbon adalah 12. Manakala nombor proton Z di bahagian bawah kita tuliskan bilangan proton lah dan nombor proton dia iaitu 6. So ini cara tulis macam ni dipanggil sebagai perwakilan piawai atom. Kalau hidrogen, macam mana hidrogen? Okay, H simbol bagi hidrogen. Nombor nukleon bagi hidrogen ialah 1. Nombor proton bagi hidrogen ialah 1. Jadi kita wakilkan dalam bentuk simbol unsur X. A ialah nombor nukleon dan nombor proton ialah Z. Yang keempat ialah lukisan rajah struktur atom dan susunan elektron. Ini dua jenis rajah yang berbeza. Awak ada rajah untuk struktur atom dan ada juga rajah untuk susunan elektron. Awak kena boleh bezakan
cara untuk melukis kedua-dua jenis rajah ini. Elektron sesuatu atom mengorbit mengelilingi nukleus pada petala masing-masing. Elektron akan memenuhi petala yang terdekat dengan nukleus dahulu. Apabila petala yang terdekat dengan nukleus telah penuh, elektron akan diisi ke dalam petala yang berikutnya. Ini contoh rajah bagi susunan elektron. Okey, dalam susunan elektron, awak nak lukiskan, mula-mula awak kena lukis nukleus di tengah. Right, nukleus wajib bertutup. Kena bertutup. Kalau awak nak lorekkan pun boleh. Kemudian di luarnya terdapat petala. Petala pertama ialah petala yang paling dekat dengan nukleus. Hanya boleh mengisi 2 elektron sahaja. Maksimum 2 elektron. Kalau dia just ada 1 elektron, so petala pertama akan isi 1 elektron saja. Contohnya hidrogen lah. Sebab hidrogen memang ada 1 je elektron. Jadi dia hanya guna petala yang pertama dan isi 1 elektron. Petala yang kedua, dia berada di luar petala pertama. Petala yang kedua boleh memuatkan maksimum 8 elektron. Petala yang terluar kat sini ialah petala yang ketiga, boleh memuatkan maksimum sehingga 8 elektron. Actually petala yang ketiga dia boleh pergi maksimum 18 elektron, tapi itu untuk unsur yang lebih daripada nombor protonnya lebih daripada 20 saja. Yang awak silibus SPM kita hanya belajar details dia sehingga unsur yang ke-20. Rajah 2.12 ini menunjukkan bilangan maksimum elektron dalam 3 petala pertama bagi unsur dengan nombor proton 1 hingga 20. Sebagai contoh, nombor proton aluminium ialah 13. Ini menunjukkan atom aluminium mempunyai 13 elektron. So, ingatkan semula, okay, dia ada 13 elektron. Jadi, cara tulis dia macam mana? Kita nak tulis dia, okay, awak ingat mula-mula awak kena masukkan elektron ni ke dalam petala yang pertama dulu. Petala yang pertama hanya boleh muatkan 2 elektron. So, awak tuliskan 2. Kemudian awak titik. Awak isikan petala kedua pula. Petala kedua. Okey, tadi ada baki lagi 13 tolak 2 kan. Dari petala pertama 2 elektron. So, ada baki 11. Tapi petala kedua maksimum boleh isi 8 je. So, petala kedua awak tulis 8. Kemudian titik lagi. Berapa baki dia? Di sini dah ada 10. 8 tambah 2 dah 10. So, baki ada lagi 3 elektron. Awak letakkan dalam petala ketiga. Petala yang ketiga maksimum 8 elektron. So, dia masih muat lah kan 3. Jadi, petala yang terakhir sekali dalam kes ni, petala yang ketiga ni adalah petala valence. Ini ialah petala valence. Dalam petala valence terdapat 3 elektron. Jadi 3 elektron tu dipanggil sebagai elektron valence. Bilangan elektron valence adalah 3. Elektron valence atau petala valence, valence tu maksudnya yang paling luar. Unsur yang mempunyai bilangan elektron valence yang sama mempunyai sifat kimia yang sama. Contohlah kumpulan 13, dia ada 2, 3. Okey, ada yang ada 2, 8, 3. Jadi, asalkan awak nampak elektron valence dia bilangannya 3, kedua-dua unsur ni mempunyai sifat kimia yang sama. Rajah 2.13 menunjukkan susunan elektron atom aluminium. So this is how awak guna lukis rajah susunan elektron. Susunan elektron dia hanya pentingkan tentang susunan elektron saja. Jadi tapi awak masih lagi wajib lukiskan nukleus. Okay, dalam nukleus awak lukis simbol dia. Awak tulis simbol. Contohnya ini untuk atom aluminium. So simbol bagi aluminium ialah Al. Awak tulis Al. Kemudian awak tutup buat bulatan, awak lorekkan ataupun tak apa, tak ada masalah. Kemudian start dengan petala pertama, ada 2 elektron, kena lukiskan di petala dan juga bilangan elektron dia berapa. Petala kedua ada 8 elektron, petala ketiga ada 3 elektron. Okay, so selain daripada awak kena tahu tulis
Kalau soalan tu dia minta awak tulis susunan elektron, awak akan tulis start dengan petala pertama ada 2 elektron. Petala kedua ada 8 elektron. Petala ketiga ada 3 elektron. So ini untuk tulis susunan elektron. Tapi bila soalan minta awak lukis susunan elektron, so kena lukis macam ni. Rajah 2.14 pula menunjukkan susunan atom, rajah struktur atom aluminium. So rajah struktur atom menunjukkan bilangan proton dan neutron di dalam nukleus serta susunan elektron bagi sesuatu atom. Sebagai contoh, rajah struktur atom bagi aluminium dalam rajah 2.14. Ada beza tak dengan rajah susunan elektron tadi? Bezanya rajah struktur atom dan rajah susunan elektron tadi ialah pada nukleus. Kalau dalam susunan elektron tadi, awak hanya perlu tulis simbol. Tapi bagi rajah struktur atom, awak kena tulis ada berapa proton, ada berapa neutron. So dalam kes ni, aluminium, atom aluminium mempunyai 13 proton dan 14 neutron. Tulis macam ni. Dan yang kat luar tu, petala-petala dan juga elektron sama je macam tadi. Itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih.